Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih Bulletin Pagi. Saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama pagi ini. KKM garis langkah bendung penularan COVID-19 di pusat pemindahan sementara banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS akibat bencana banjir akan menjalani saringan COVID-19 sekiranya mempunyai gejala atau merupakan kontak rapat kepada kes positif. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia adalah antara tindakan Kementerian Kesihatan KKM bagi membendung penularan jangkitan di pusat itu. Tindakan kita telah maklumkan kepada semua pejabat kesihatan negeri dan juga kita melihat pada tindakan-tindakan kita semasa banjir. Yang ini ialah kesiapsiagaan kita setiap tahun. Tetapi tahun ini berbeza sikit sebab kita ada tindakan dan langkah-langkah untuk elakkan daripada jangkitan COVID-19. Saringan akan dijalankan kalau ada indikasi ataupun ada gejala dan kita akan menjalankan saringan. Tetapi bukan keseluruhannya kita menjalankan, melainkan kalau ada kes contohnya kontak rapat, kes yang positif dikesan dan kita akan menjalankan pengesanan aktif. Tambahnya, KKM membangunkan panduan pencegahan dan pengurusan COVID-19 di PPS yang boleh diguna pakai oleh semua pihak untuk memantau keadaan semasa. Contohnya, meletakkan notis atau papan tanda bagi mengingatkan semua pihak untuk patuh pada prosedur operasi standard SOP ditetapkan walaupun dalam keadaan banjir. Beliau turut menasihatkan penduduk untuk sentiasa menjaga kebersihan di PPS kerana selain mengelak daripada jangkitan COVID-19, penyakit berjangkit yang lain juga boleh berlaku dan perlu dielakkan. Kerajaan Negeri Melaka meluluskan peruntukan berjumlah 9.8 juta ringgit bagi menangani masalah banjir di beberapa kawasan yang terjejas teruk di negeri itu. Exco Pembangunan Daerah Luar Bandar dan Pengurusan Banjir Negeri Datuk Seri Idris Harun berkata, antara usaha yang dilakukan membersih dan mendalamkan sungai sedia ada, membaik pulih kerosakan serta hakisan tanah akibat bencana berkenaan. Kerajaan negeri baru-baru ini telah meluluskan peruntukan berjumlah 9.8 juta ringgit yang merangkumi kerja-kerja pembaik pulihan kawasan-kawasan yang telah dilanda banjir dan hakisan tanah. Jadi 9.8 juta ringgit ini akan dibelanjakan pada tahun ini juga. Sapian jadi Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan kit makanan kepada 111 ibu tunggal di Sungai Udang, Melaka. Di Johor pula, 2 buah pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka berikutan banjir kilat ditutup sepenuhnya semalam. Susulan itu, seramai 69 orang penduduk di Kampung Laut Batu 10 Skudai dan Kampung Pasir Tampoi, Johor dibenarkan pulang. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Johor, dalam pernyataannya memaklumkan PPS Sekolah Kebangsaan SK Kampung Pasir Tampoi ditutup 11.30 pagi semalam. PPS itu menempatkan 31 orang daripada 9 keluarga. Dalam masa sama, seramai 38 orang daripada 9 keluarga di Kampung Laut Batu 10 yang berada di PPS Sekolah Kebangsaan Batu 10 Skudai turut dibenarkan pulang. Tinjauan di Kampung Laut Batu 10 Skudai mendapati penduduk sudah mengemas rumah dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir semula. Semalam lah banjir, bila banjir je pagi kalang kabut lah dengan kawan datang rumah tolong. Kawan-kawan datang tolong kemas angkat ni semua kemas. Kalang kabut lah, air naik masuk laju daripada belakang, daripada depan. Tadi pun dah hujan tadi, pakcik dah tunggu dah ada pam tu, pakcik dah apa semalam sumbat pam tu. Ada pam sedot air tu sumbat. Tadi semua dah standby, dah bikin dah. Betul-betul kalau macam
dah paras 3 kaki, baru kami semua pindah ke atas lah. Cuma yang selamatkan dokumen semua barang elektrik itu je. Kalau macam pakaian tu yang mana sempat tu sempat lah, tak sempat tinggal kan. Jadi kalau macam ni saya dah tak ada apa lagi lah, semua dah standby semua kan. Jadi pasal saya memang dah mengalami semua dah puluh tahun duduk sini. Jadi dah tak ada masalah lah, kalau hujan ke banjir ke. Jadi yang mana yang saya selamatkan, saya selamat, saya kemaskan semua. Jadi kalau dah banjir, saya pun tak ada kelang kabut sangat. Kerajaan Negeri Kelantan tidak membenarkan penganjuran Majlis Perkahwinan, Pertunangan dan Resepsi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Surat Pemakluman Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan menerusi bahagian Undang-Undang Keluarga yang ditandatangani Timbalan Pengarah Pengurusannya Tengku Kamarudin Tengku Alias memaklumkan arahan itu berkuat kuasa sehingga PKPB ditamatkan. Tengku Kamarudin dalam kenyataannya juga menyebut selain majlis akad nikah yang berlangsung di rumah atau masjid, hanya 20 individu termasuk pengantin dibenarkan untuk menghadiri majlis berkenaan. Pada masa sama tambahnya, kursus pra-perkahwinan juga ditangguhkan. Perkhidmatan khidmat nasihat atau runding cara hanya dijalankan melalui dalam talian. Tambahnya, sebarang arahan atau keperluan tertakluk kepada ketetapan dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan. Kelantan mencatatkan 9 kes baru COVID-19 malam, ini menjadikan jumlah kumulatif setakat ini 288 kes. Polis sedang menjejaki 2 lelaki dipercayai terbabit dengan kes samun rantai emas seorang wanita di sebuah farmasi di Jalan Gombak, Ibu Negara. Mangsa turut ditumbuk di muka selain kerugian RM10,000 selepas 2 utas rantai lehernya dilarikan suspek. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Rajab Ahad berkata mangsa didatangi suspek dari arah belakang sebelum menarik rantai lehernya dan menumbuk mukanya. Menurutnya, suspek terus melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Menurut Superintendent Rajab, kedua-dua suspek didapati memakai pelitup muka dan siasatan lanjut dapati mereka menggunakan nombor pendaftaran kenderaan palsu dipercayai bagi mengelirukan pihak berkuasa. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan dan usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan. Seorang lelaki tempatan dan wanita warga asing ditahan kerana disyaki meninggalkan mayat bayi perempuan baru lahir di hadapan sebuah masjid di Sungai Wei, Petaling Jaya, Selangor. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintendent Ku Masyariman Ku Mahmud berkata kedua-dua individu itu ditahan selepas polis meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV masjid berkenaan. Katanya mayat bayi itu ditinggalkan bersebelahan tayar kereta milik imam masjid berkenaan bersama sekeping nota kira-kira jam 8.45 malam Ahad lalu. Difahamkan melalui nota tulisan tangan itu, mereka meminta pihak masjid menguruskan jenazah bayi itu kerana mendakwa tidak mempunyai tempat tinggal sempurna serta tidak tahu cara menguruskannya. Selain turut tidak mempunyai wang untuk membawa mayat itu ke hospital. Kedua-dua suspek direman 4 hari bagi membantu siasatan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menafikan bantuan di bawah agensinya itu hanya menumpukan golongan Bumiputera dan Melayu. Menterinya, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, perkara itu tidak tepat dan setiap bantuan disalurkan kerajaan terbuka kepada rakyat tanpa mengira bangsa. Tetapi kalau kita lihat buka dalam kawasan saya, tengok dalam bank rakyat. Tengok juga SME Bank. Dia across the political divide. Dia tak ada kisah tu. Dia tak nilai pun daripada sudut sama ada dia Melayu, Cina, India ataupun apa. Dia secara menyeluruh berlandaskan kebolehan, kemahuan dan juga sama ada dia fit into that industry ataupun tidak. Beliau ambil maklum rungutan yang timbul namun tidak wajar bantuan seperti Tekun Nasional difokuskan. Ini kerana bantuan di bawah Tekun Nasional membawa agenda membantu Bumiputera. Jelasnya bantuan kerajaan lebih terbuka kepada semua ini termasuklah jaminan bank dilaksanakan di bawah bank negara serta bank-bank sedia ada di negara ini.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan 3 individu bagi membantu siasatan berkaitan sindiket penyalahgunaan pengesahan COP keluar masuk di sempadan utama negara. SPRM dalam satu kenyataan berkata individu pertama, Clement Chen Wei Chien, 35 tahun, alamat terakhir di Jalan Mandarina, Second Enclave dan Canary Residency di Ceras Ibu Negara. Sementara itu, lelaki kedua, Ong Bok Hei, 66 tahun, 3 alamat terakhir iaitu di Villa Angsana Kondo dan Wan Sentul Kondominium di Kuala Lumpur serta di Subang Jaya, Selangor. SPRM turut mengesan seorang wanita, Hoi Lo Lei Kiau, 47 tahun, yang mempunyai alamat terakhir di Taman Bukit Flora, Batu Pahat, Johor. Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai ketiga-tiga individu diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Penolong Penguasa Amirul Ikhwan Selamat di talian 016 509 8947. Seorang pegawai kanan tentera Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dan seorang pesara dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur. Mereka masing-masing didakwa atas 2 pertuduhan pecah amanah dan salah guna harta berhubung skim pelaburan yang tidak wujud berjumlah RM920,000. Tertuduh pengarah Akademi, Lieutenant Colonel Azman Muhammad Yassin, 57 tahun dan bekas Komandan Akademi Brigadier Jeneral Besara Datuk Muhammad Adka Solahuddin, 63 tahun. Mereka mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan secara berasingan di hadapan hakim. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, mereka didakwa melakukan pecah amanah dengan meluluskan pembayaran berjumlah RM500,000 dan RM420,000 milik tabung kebajikan Akademi untuk pelaburan melalui institusi kewangan tidak berdaftar dan tidak sah. Kesalahan didakwa dilakukan di UPNM antara 3 Ogos dan 23 September 2016. Mahkamah membenarkan tertuduh masing-masing diikat jamin RM80,000 dengan seorang penjamin. Syarat tambahan pula pasport diserahkan kepada mahkamah dan melapor diri setiap 1 hari bulan di pejabat SPRM berdekatan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 22 Disember. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Meskipun berdepan tekanan ekoran, ketegangan politik berterusan, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menafikan sebarang kabar angin mengenai rampasan kuasa akan berlaku di negara itu. Jelas Prayut, Thailand kini berdepan cabaran ekonomi yang serius dan beliau tidak mahu tunjuk perasaan oleh pihak anti kerajaan dan penyokong raja memburukkan lagi keadaan. Ketidaktentuan politik di Thailand sejak pertengahan Julai lalu menuntut perubahan politik dalam beberapa perkara. Antaranya termasuk peletakan jawatan Perdana Menteri, pembubaran parlimen, pindaan terhadap perlembagaan dan pembaharuan terhadap sistem monarki yang lebih bertumpu terhadap kuasa raja. Beberapa siri bantal yang diadakan di sekitar kota Bangkok sejak minggu lalu bertukar ganas dengan sekurang-kurangnya 55 orang cedera. Dalam perkembangan lain pula, Thailand akan melanjutkan perintah darurat COVID-19 sedia ada sehingga pertengahan Januari tahun depan. Menurut jurucakap kerajaan, Kabinet meluluskan lanjutan selama 45 hari dari 1 Disember 2020 hingga 15 Januari 2021. Langkah berkenaan diambil sebagai usaha untuk memastikan jangkitan wabak itu terkawal ketika cuti tahun baharu. Ia adalah lanjutan ke-8 yang dicadangkan oleh Pusat Pentadbiran bagi situasi COVID-19 CCSA. Perintah darurat di Thailand sepatutnya berakhir pada 30 November ini. Jepun mengumumkan penggantungan program subsidi Go to Travel susulan peningkatan berterusan wabak COVID-19 di negara itu. Pengumuman itu dibuat Perdana Menteri Yoshihide Suga beberapa hari selepas beliau mengumumkan pelaksanaan sekatan rentas negeri. Suga turut mengarahkan segala tempahan ke destinasi berisiko tinggi dibatalkan oleh agensi pelancongan. Selain menggesa pengusaha restoran menghentikan pemberian kupon diskaun Go to Eat. Bagaimanapun, Kyodo News melaporkan setakat ini tiada maklumat lanjut berhubung permulaan penggantungan program subsidi terbabit berserta kawasan yang terlibat. Program mula dilaksanakan hujung Julai lalu dengan matlamat utama menggalakkan aktiviti pelancongan dalam kalangan warga tempatan menerusi penjimatan perbelanjaan sehingga 50%. Penggantungan terbabit dilihat wajar dan seiring dengan kemahuan rakyat Jepun yang mahukan pandemik COVID-19 ditangani terlebih dahulu sebelum merangsang kembali pertumbuhan ekonomi.
China bercadang memperkenalkan pendekatan baharu bagi menggalakkan kadar kelahiran di republik itu. Ini menerusi pelan khusus untuk jangka masa 5 tahun bertujuan menangani peningkatan usia dalam kalangan masyarakat. Pelan mulai 2021 hingga 2025 itu bakal menawarkan beberapa mekanisme berupa insentif yang merangkumi sokongan dasar dan kewangan lanjut kepada pasangan untuk mempunyai lebih ramai anak. Naib Presiden Persatuan Populasi China berkata pelbagai mekanisme penggalak usia itu akan direncana dan ditawarkan. Dasar termasuk menambah baik faktor kesuburan, kualiti tenaga kerja dan struktur populasi bakal diperkenalkan. China sebelum ini memperkenalkan dasar anak tunggal yang mengundang kontroversi pada 1978 kerana bertujuan mengurangkan kadar kemiskinan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Jaguh Bina Badan Negara Muhammad Syahrul Azman Mahin Abdullah tidak mampu menyembunyikan perasaan terujanya selepas menerima perkabaran sukan itu akan dipertandingkan pada Sukan SEA 2021 di Vietnam. Atlet kelahiran Kuala Lumpur berusia 47 tahun yang mesra dengan panggilan Mike itu menaruh harapan tinggi agar diberi peluang mempamerkan aksinya pada tamasya dui tahunan berkenaan walaupun sudah meraih gelaran dunia dan Asia. Terdahulu, mesyuarat ahli Majlis Persekutuan Sukan SEA mengumumkan sukan bina badan bakal disenaraikan pada tamasya di Vietnam selepas permohonan rayuan penyertaan sukan tersebut diterima. Walaupun sudah 5 kali bergelar Mr. Asia serta juara dunia 4 kali berturut-turut sejak 2016 dalam kategori athletics fizik, Mike tetap memasang impian untuk beraksi di Sukan SEA sekaligus menyasarkan pingat emas buat negara. Kali terakhir sukan bina badan dipertandingkan di Sukan SEA adalah pada edisi 2013 di Myanmar. Menyaksikan skuad negara meraih masing-masing 1 emas, perak dan gangsa. Sekian Buletin Pagi, terus patuhi SOP dan jaga diri. Sama-sama kita tingkatkan usaha kekang penularan COVID-19. Saya Izrina Amir Hamzah, salam hormat dan Assalamualaikum.